Apa khabar semua? Dalam video ni saya ada dalam kereta Kelisa ni dan hati pun ada sikit panas lah sebab naik kereta kecil ni biasanya kena bully dengan orang lain. Kena bully ni maksudnya nak masuk simpang susah, nak masuk lane susah, nak keluar lane susah. Orang buat tak tahu je dekat kereta kita. Dan lebih dari sekali memang pernah lah nyaris-nyaris nak berlanggar. Jadi sebelum jadi lebih teruk, saya decide kali ni saya akan pasang dashcam. Sebenarnya dashcam ni memang dah patut pasang lama dah, cuma kita bertangguh-tangguh macam biasalah. Dan lagi satu, nak pasang dashcam pun nak pasang dashcam yang macam mana. Kita kalau boleh tak naklah dashcam tu mahal sangat, tapi walaupun tak mahal, kalau boleh kita naklah video tu video yang berkualiti. At least nampaklah nombor plate kereta. Dan kita nak kalau boleh siang pun image dia okey, malam pun image dia okey. Dan satu lagi feature yang saya nak adalah kamera ni sentiasa standby 24 jam. Tak kira lah enjin tu on ke off, dia tetap akan standby untuk rekod kalau ada apa-apa. Tapi of course lah kena cari yang berkualiti, sebab kalau dia drain bateri kita sebab on 24 jam, nanti nak start enjin pun tak boleh kan. Dah masalah lain pula. Kenapa yang saya nak sangat mode standby 24 jam ni adalah sebab kemalangan tu kadang-kadang berlaku masa kita parking. Masa kita parking ni lagilah teruk. Kalau kata dah bercala bala, kita tak tahu siapa yang buat benda tu. Jadi kita jugalah yang kena tanggung. Jadi kebetulan masa saya mencari-cari, adalah satu syarikat ni iaitu 70My. Dia ni adalah anak syarikat Xiaomi. Jadi Xiaomi ni syarikat gegasi dari China tau, yang sangat besar. Jadi kita pun ambil serius lah bila dia minta kita review produk dia. Dan dashcam yang saya nak tunjuk dekat korang ni, dia punya model adalah model M300. Harga dia sangat berbaloi bila saya check dekat Shopee. Jadi saya pun setujulah. Nanti di hujung video saya akan bagi tahu anda berapa harga dia. Dan bila saya check, brand 70My ni rupanya brand yang sangat besar dan dia dah jual produk dia dekat lebih dari 100 negara. Jadi dalam video ni kita akan cuba pasang kamera 70My M300 ni, dan saya akan tunjuk dekat anda apa kelebihan dan kekurangan dia. Dan mungkin paling penting, saya akan ceritakan sama ada kamera ni berbaloi atau tidak kalau kita nak pasang dekat kereta kita. Kita juga nak tengok serba sedikit cara pemasangan kamera ni. Kalau boleh kita nak beli kamera tu, tak naklah kata complicated sangat cara nak pasang. Dan saya pun tak pasang sendiri, saya akan hantar kedai untuk pasang. Jadi kamera tu datang memang simple saja. Dia duduk dalam kotak kecil ni. Jadi bila kotak kecil macam ni, saya expect kamera ni tak ada skrin. Kita kena ada hardwire kit. Hardwire kit ni penting kalau kita nak kamera kita on 24 jam. Jadi sebelum pasang, jom kita unboxing dulu dan tengok ada apa dalam kotak ni. Jadi kalau anda order dashcam ni, dia akan datang macam ni dalam kotak yang cute je. Dan kalau anda nak buat macam saya, nak bagi dia sentiasa function, tak kira kereta ni on ke off, anda kena beli hardwire kit ni dalam RM50 supaya kita boleh tap power daripada fuse. Kalau tak ada kit ni pun tak ada masalah, boleh guna power socket untuk powerkan kamera ni. Cuma kita tak dapatlah nak capture video waktu enjin tengah off. Jadi dengan kit ni bukanlah kata dia on 24 jam, tapi dia akan sentiasa standby dalam parking mode. Kalau ada gegar sikit, dia akan record video emergency ni. Tapi kalau kita nak juga dia record sepanjang masa waktu malam, ada juga function time lapse yang kita boleh guna. Tapi of course lah, dia akan makan banyak bateri sikit. So terpulang, bagi saya yang parking mode tu dah okey dah. Okey, jadi ini kameranya memang sangat simple. Kita lekatkan je dekat cermin depan kita. Plastik ni dia bagi untuk mudahkan lekat lah. Dan di sebelah sini ada tempat untuk cucuk kita punya power cable dan juga memory card. Jadi memory card dia guna micro SD card. Ini pun kita kena beli sendirilah. Okey, satu yang paling obvious adalah kamera ni dia tak ada skrin tau. Bagi saya, sebab nak pastikan harga dia mampu milik. Dan lagi satu, kalau tak ada skrin ni, dia akan jadi betul-betul compact dan tak block view driver. Tapi kalau kita nak review footage, boleh je kita guna apps dia. Kira canggih lah sebab ada apps sekali. Apps untuk kamera ni bila kita dah pasang nanti saya akan tunjukkan pada anda. Jadi yang bestnya bila guna apps ni, bila-bila masa saja dia orang boleh update software ni untuk optimize kita punya kamera. Contohnya pada bulan September dia orang update software M300 ni dan customer pun dapat image quality yang lagi bagus dan juga G sensor yang lebih sensitif. Jadi lebih bagus untuk detect collision ataupun sebarang gegaran. Dan kalau kereta kita bergegar sikit
pun, kamera ni akan start recording. Dan ini pula adalah hardwire kit, pun datang dari company yang sama, jadi dia memang compatible. Lepas tu, kalau korang perasan, dekat sini ada 3 wire tau. Yang kuning ni untuk ACC, jadi kita akan tap wire kuning dekat fuse yang hidup bila kereta kita hidup. Jadi contohnya macam radio kereta ke, power socket ke, cigarette lighter ke. Yang wire merah ni pula adalah VCC, dan wire ni yang kita akan tap pada fuse yang sentiasa on, tak kira kereta kita hidup atau tidak. Contohnya fuse lampu dalam kereta, tak kira engine on ke off, bila kita buka pintu je lampu ni akan menyala kan. Maknanya dia sentiasa standby 24 jam. Okey, jadi sekarang kita dah tengok apa yang ada dalam kotak tu dan apa yang ada dalam hardwire kit. Jadi walaupun saya tahu apa function kabel-kabel ni, tapi tak bermakna saya ni expert untuk pasang kamera ni. Jadi apa kata kita bawa pergi bengkel dan bagi orang yang betul-betul pakar pasangkan kamera ni untuk kita. So kita just monitor je untuk make sure dia pasang dengan betul. Jom kita tengok. Okey, sekarang dia tengah test nak tengok mana yang hidup waktu buka switch dengan mana yang hidup 24 jam. Betul kan? Ya. Jadi sambungan ni ada fuse lah untuk extra safety untuk kamera tu, dan supaya tak mengganggu electrical system kereta yang lain. Jadi sementara tunggu siap pasang, kita download dulu apps. Sebab kamera ni dia punya footage kita boleh review menggunakan apps. Okey, sekarang dah connect kepada dashcam kita. Kita cari position yang sesuai berpandukan apps ni, dan kemudian boleh ketatkanlah skru dekat sana. Dan step yang akhir sekali adalah kita kemaskan kabel-kabel yang ada tu supaya tak mengganggu pemandangan dalam kereta kita. Okey, jadi dah selesai pun pasang. Apa kata kita tengok hasil dia sekarang? Jom. Jadi waktu siang as expected, memang mantap lah dia punya kualiti. Yang penting kita nak tengok nombor plate orang lain tu visible atau tidak. Asalkan jelas, okey lah. Jadi resolution dia adalah 1296p. 1296 ni dia lebih tinggi sedikit daripada HD, tapi tak sampailah 4K. Dan yang paling penting, dia punya view tu agak wide. Dia orang claim 140 degrees dan boleh nampak sampai 3 lane lah. Macam yang korang tengah tengok sekarang ni. Jadi siang tak ada masalah, cuma yang suspense dia adalah waktu malam. Dia clear atau tidak? Okey, jom kita tengok. Jadi kualiti dia pada waktu malam agak okey. Kalau bintik-bintik tu biasalah, itu kita panggil sebagai noise. Dan kamera ni ada dia orang panggil sebagai 3D noise reduction, untuk bagi video lagi clear pada waktu malam. Saya sebenarnya tak kisah sangat, asal nampak sekeliling dan nombor plate kereta lain tu mesti jelas. Korang rasa macam mana? Okey tak video waktu malam ni? Jadi sebagai kesimpulan, webcam ni dia macam bagi satu layer of protection lah untuk kita punya kereta kalau kata ada apa-apa berlaku. Dan kalau dekat Rusia contohnya, webcam ni memang dah diwajibkan kalau kita nak claim insurance. Jadi specifically webcam M300 daripada 70 mai ni bagi saya sangat berbaloi lah, sebab harga dia mampu milik, nak pasang tak susah sangat. Kemudian ada function-function macam boleh rekod 24 jam. Lepas tu dia boleh detect ada gegaran dan dia boleh rekod apa yang berlaku dalam kereta kita. Gambar pun okey, siang okey, malam okey. Jadi cukuplah, apa lagi yang kita nak kan? Cuma bila ada kelebihan mestilah ada kekurangan. Dan kekurangan ni bergantung pada kita lah. Kita rasa benda ni kekurangan atau tidak. First sekali, kamera ni dia tak ada skrin. Bagi saya tak ada masalah lah tak ada skrin, sebab kita bukan nak tengok pun setiap masa skrin tu. Dan M300 ni disebabkan dibuat oleh 70 mai, kita jangan risau sangat lah. Syarikat ni adalah anak syarikat Xiaomi, dan Xiaomi ni pun bukan syarikat yang calang-calang.
Jadi kemungkinan kita nak kena scam tu kurang sangat lah kalau kita beli dari official store dia. Kalau korang nak beli, boleh klik link Shopee dekat bawah ni, dan ini adalah official store lah oleh kamera ni. Harga dia pula adalah RM150, dan bagi saya cukup berbaloi harga ni dengan apa yang kita dapat daripada kamera tu. Cuma kena ingatlah, kalau kita nak hardwire kit, kena bayar lagi RM50, dan kemudian kita kena beli micro SD card tu. Cuma kalau kata anda ada bajet yang lebih tinggi ataupun nak upgrade dari kamera sekarang kepada kamera yang lagi bagus, ada satu lagi model daripada 70mm yang dipanggil A500S. A500S ni siap ada screen, siap ada kamera belakang, dan dia punya resolution pun sampai 1944p. Jadi lebih tinggi dari kamera M300 ni. Dan lepas tu adalah feature-feature lain macam ADAS dan sebagainya. Jadi kalau korang ada bajet lebih, boleh pergi ke kamera yang macam tu. Atau kalau sekarang korang dah ada webcam tapi macam rasa nak upgrade lah, boleh cuba model yang tu. Okey, jadi korang sendiri guna tak dashcam ni untuk kereta korang? Setakat ni kan, ada tak yang korang kena guna footage tu untuk bagi pada polis ke, bagi pada syarikat insurans ke? Pernah tak? Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah. Dan kalau anda dapat belajar something dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu channel ni dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Dan tolong sharekan video ni kepada siapa-siapa yang anda rasa bermanfaat. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.